أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحده لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم زين حياتنا بالإيمان ومعرفتنا بالتقوى من العمل ما ترضى. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Yang bermaksud wa nafsin wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah telah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan, jalan kebaikan dan jalan
keburukan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa raganya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Sadaqallahul Azim, surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Sadaqallahul Azim, benarlah Allah dalam firman-firman-Nya. Yang saya hormati, yang saya kasihi pengurusi Jabatan Kuasa Pengurusan Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan seluruh dan kuasa yang bertugas saban hari untuk menyempurnakan urusan dan pengurusan surau. Yang berbahagia hormati Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan yang dikasihi, yang diraikan seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, khasnya dari kalangan para jamaah tetap Surah An-Nur Fasa 3A. Dan tak kita lupai, pada pagi ini kita raikan juga kehadiran dalam online live ini rakan-rakan kita daripada pelbagai tempat lokasi yang pelbagai, di selatan, di utara, timur dan barat tanah air, mungkin di luar negara sekalipun. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberadaan kita di pagi yang penuh barakah ini, seawal jam subuh ini, alhamdulillah, keberadaan yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang bukan kecil. Sesaat kita boleh hidupkan di awal pagi dengan amalan-amalan yang bersifat namanya tilawatul Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sejadah masing-masing, dalam suasana taqarruban ilallah, mendekati, merapati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan kepadanya, mohon keselamatan, keamanan, kebahagiaan yang abadi sejati. Ia bukan satu perkara kecil, dan suatu usaha yang kita patut gembelingkan dan pertahankan, kokohkan sepanjang masa, supaya akhirnya kekuatan iman kita tercapai, kekuatan hati kita dapat hasilkan, kekuatan jiwa kita dapat bangunkan, dan kekuatan ibadah kita pun kita dapat perkemaskan. Kerana semua itu merupakan harta-harta utama kita. Nyawa, amalan, ibadat, ketundukan, itu semua harta kekal kita dalam bentuk pahala yang akan kita bawa kepada Allah nanti di padang mahsyar. Dan pada masa itulah sebenarnya faktor kejayaan dan kemenangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung di atas amalan kita di bumi ini dan pahala yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita yakin sepanjang hidup ini, insya-Allah, betapa sesaat bila kita dapat habiskan masakan Allah, itu adalah merupakan jalan kemenangan awal kita sebelum dimenangkan Allah di alam sana nanti. Dan hal inilah yang kita sentiasa letak dalam jiwa hati kita, prosesnya melalui hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, waktu lapang kita belum kita sempit dengan urusan pelbagai, waktu kita berharta belum kita diambil nyawa, waktu kita masih ada usia muda, tenaga kuat dan padu, belum kita diberi ujian, sakit, tua, nyanyuk dan seumpama. Ini semua merupakan di antara peringatan-peringatan abadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat bersegera untuk kita menambahkan koleksi pahala amalan kita. Itu sebabnya dalam Al-Quranul Karim, kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah sebut kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
wattaquni ya ulil albab. Allah Subhanahu wa taala tegas kepada kita, watazawwadu, dengan makna berbekallah kamu. Bawalah bekalan. Carilah bekalan. Kenapa? Fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah bekalan taqwa. Mana bekalan kita cari ialah taqwa. Sebab itulah amalan kita kerjakan, ibadat kita sempurnakan, ilmu kita raih. So, itu semua akan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Takwa dengan makna mudahnya, buat apa Tuhan suruh dan tinggal apa Tuhan larang, dengan maksud lebih jauh, kita makin dekat dengan Tuhan. Taqarruban Allah, maka bila makin dekat, itulah sebaik-baik bekalan. Kerana orang yang hampir dengan Allah pastinya akan merintis jalan keselamatan dunia, bahkan sampai ke akhirat dengan sejahtera selamat. Inilah di antara peringatan Al-Quran daripada surah Al-Baqarah 197. Dan kenapa kita kena persiap bekalan lebih awal? Kerana bekalan yang kita kena cari ialah bekalan di bumi. Kerana bila sampai di padang mahsyar nanti, kita tidak lagi akan mencari bekalan, bahkan kita menunggu kesan bekal itu macam mana keadaannya, pahalanya menyelamatkan kita ke tidak, ataupun sebaliknya. Jadi orang mukmin, tuan-tuan, dalam kapasiti hidupnya sentiasa dalam keadaan berhati-hati, ala hadarin, berjaga-jaga, dan sentiasa menimbang-nimbang. Dia sentiasa ala mutawazin, ataupun dalam keadaan bertawazun. Bahasa Arabnya, bahasa Melayu ialah keadaan menimbang-nimbang. Dia tak boleh dalam keadaan serah kepada situasi, ikut nak jadi-jadi. Tak boleh macam tu. Dia kena ada timbangan yang menimbang hidupnya dalam kacamata agama. Maka kacamata agama jelas dalam hidup orang beriman. Yang baik dikerjakan, yang buruk dijauh, ditinggalkan. Itu akhlak kita dalam konteks bagi orang mukmin. Itu sebabnya dalam hadis yang lain daripada orang yang rawahu al-Imam At-Tirmidzi, disebutkan Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsu hawaha. Maksudnya, orang yang cerdik ini, kata Nabi, al-kayyis, mana orang yang cerdik, yang bijak. Wal ajizu man ittaba'a nafsu hawaha. Ya. Adapun orang cerdik, kata Nabi sallallahu, orang yang menimbang-nimbang, mandana nafsah. Mandana nafsah, mana dia sentiasa menimbang-nimbang amalnya, dalam keadaan dia sentiasa perhati, tengok dan lihat dalam kacamata ilmunya, baik, buruk, benar, salah, dosa, pahala, rahmat ataupun Allah murka, keredaan atau Allah maki, Allah banding murka. Jadi ini adalah neraca. Di neraca itu ada, kata Nabi SAW, wa amila lima ba'dal mauti. Mana orang ini dia akan berneraca agama, dan semua amalnya itu menjadi nadi utama selepas kematiannya. Arti semua amalan yang dia lakukan itu menjadi nadi penting, jantung hatinya setelah dia mati, dalam maksud di pada mahsyar nanti. Memang dia mati tak apa dah, matilah kita, tapi kesan amal kita daripada mahsyar menyelamatkan kita. Jadi itu nadi kita sebenarnya, jantung kita di pada mahsyar, amalan kita. Itu bahasa mudah lah ya. Jantung kita di pada mahsyar, amalan kita. Nadi kita daripada mahsyar, amalan kita. Penyelamat kita daripada mahsyar, amalan kita, pahala kita bawa. Kalau amal kita tidak banyak, tidak seberapa, maka jantung kita tidak akan kencang lah denyutannya. Maka makin membinasa kita. Denyutan nanti tak cukup kuat. Bahkan denyutan nadi pun tak menyelamat kita. Kita nak denyutan nadi pada mahsyar kuat. Sebab apa? Amal kita sempurna. Adapun orang-orang al-ajizu, yang lemah, ialah manittaba'a nafsahu hawa. Dalam keadaan orang lemah ini ikut nafsu semata-mata. Apa nafsu buat, nak dia akan ikut. Dia tak ada nilai baik, buruk, dosa apa, dia tak ada dah. Syurga, neraka. Yang dia ada ialah nafsunya kata buat. Jangan fikir sangat tentang dosa pahala. Ittiba'an nafs. Itu satu perkara yang akan membawa kepada kerencatan dalam hubungan kita dengan kehidupan kita
yang bukan sekadar membinasakan kehidupan semasa di bumi, tapi yang lebih jauh nanti ialah merosakkan alam akhirat kita. Di saat kita bangkit, kita tidak ada apa-apa untuk kita bawa menghadap Allah. Sebalik kita bawa ialah dosa, kesalahan, maksiat, kejahilan. Semua itu akan kita bawa menghadap Allah dan tidak ada kemenangan langsung si Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang sebegitu. Jadi benda-benda macam tuan-tuan kita nak kena semak kembali, semak semula. Kerana apa? Kerana kita nak penghujungnya dalam apa situasi kita ialah kita bangkit dalam rahmat redha Allah, bukan kita bangkit dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bangkit kita nanti dalam keadaan ada hujahnya, bukan bangkit yang tak berhujah atau bangkit yang kosong. Tak nak macam kita nak ada hujahnya, dan bila sampai hujah itu, hujah menyelamatkan kita, bukan berhujah tanpa sebab. Kita hujah dengan sebab yang syar'i. Iaitu hujah kita nanti ialah amal kita bantu kita, amal kebaikan tolong kita, amal pahala membantu kita daripada masyarakat. Itu hujah kita lah tu. Kalau kita cakap sekalipun daripada masyarakat, tapi amalan kita akan membantu kita, akan mendorong kita kepada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, bahkan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satulah dalam hal ini, kalau kita tengok ayat yang lain lah, ya, daripada ayat surah Al-Isra 14-15, ya, dalam Al-Isra itu ayat 14-15 ini Allah sebut kepada kita apa dia? Satu saat akan kita ketempuhi ialah iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhullu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Al-Isra 14-15. Boleh buka balik surah Al-Isra ayat 14-15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ni perkara ini Allah sebut tentang di pada masyarakat ni. Saat kita balik pada Allah nanti, kita tak nak balik dengan kosong. Kita nak balik dengan tangan kita telah penuhi dengan amal soleh. Kita nak balik kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang telah dipenuhi dengan ilmu dan amal. Kita nak balik kepada Allah dengan keadaan hati kita penuh kerahmatan, keselamatan dengan iman dan agamanya. Tebal. Bukan datang dengan tangan kosong, hati kosong, tak nak. Dan bila sampai ketika itu Allah kata, Allah sebut kita macam mana? Dalam Quran sebut, Al-Isra 14 tadi, Allah sebut kepada kita, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra' kitabak. Dengan makna mudahnya, lalu Allah akan perintah kepada kita. Allah perintahkan kita datang perintah Allah. Apa kata Allah? Iqra' kitabaka, bacalah suratan amal kamu pada hari ini. Kitabak dalam bahasa terjemah kita sebut sebagai suratan amal, mana buku amalan kita yang telah dikoleksikan dengan begitu lengkap sempurna, seolah macam kitabnya lah. Saya namakan macam kitab ini. Kita buka saja daripada page pertama sampai akhir, tercatat, tertulis, tertera apa saja. Kalau kitab ini kita solahin hadisnya dengan dalilnya macam-macam. Itulah kitab kita daripada masyarakat dalam bentuk kata Tuhan, Iqra' kitabak, bacalah suratan amal masing-masing pada hari ini. Dan bila sampai tahap itu, kita boleh bersuara lagi dah. Kita boleh bersuara, bercakap lagi dah, menyatakan di atas apa pun maksud dan makna. Ini saya tak nak baca, ataupun ini bukan kita, tak ada. Yang berlaku ialah bila Allah beri, itu hak kita lah. Bila Allah beri saja, itu hak kita. Milkuna nahnu, milik hak kita dah, bukan orang lain. Dan kata Allah, kitab ini, kata Tuhan, kafa binafsikal yawma 'alayka hasiba, cukuplah untuk diri sendiri menjadi penghitung pada hari ini. Maknanya seolah-olah kitab diberi nanti adalah jawapan kepada kamu, menjadi jawapan kepada kamu soal kamu masa hidup macam mana, amal banyak mana, kebaikan banyak mana, keburukan banyak mana, dan kamu hari ini nak ke syurga neraka, kamu hari ini nak akan dibawa syurga ke neraka. Ada jawapan di situ. Makna ketika itu
Apa yang dapat kita tengok ialah amalan kita lah, tercatat dalam buku-buku, dalam buku tersebut. Yang baik, baik. Yang dosa, dosa lah. Yang berpahala, berpahala. Yang bentuk dosa, maksiat, itulah dia catatannya. Sekecil mana pun kita buat, amalan kita baik buruk ataupun seumpamanya akan dicatat. Jadi pada masa itu tuan-tuan, seolah menggambar kepada kita bagaimana situasinya. Jawapannya ada dalam buku tersebut, Iqra Kitabak. Seolah kalau kita buka kitab, tengok di hujung ada jawapan. Kamu, jalan kamu ke syurga menanti, sila. Penghujung kitab akan tertera, jalan kamu ke neraka. Itulah jalannya, kamu kena masuk ke lalu jalan itu dan ke neraka. Jadi pada masa tuan-tuan, bermakna hakikatnya ialah kita akan ditentukan oleh kita sendiri. Ini yang disebutkan oleh seorang tokoh besar ulama kita semasa, Muhammad Al-Ghazali, ya? Disebut dalam bicara tentang isu husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, dia ada sebut bahawa kita daripada masyar akan ditentukan oleh kita sendiri. Kita yang menentukan kita ke mana akhirnya. Sebab amal kita itu menentukan kita. Amal kita bukan orang lain punya. Jadi kata Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali seorang tokoh besar kita di zaman kita sekarang, bahkan telah meninggal dunia pun dah berapa 20 tahun yang lepas ataupun kurang sikit 20 tahun, tak sampai lagi pun dia. Sekira saya tak ingat sangat, tapi sekitar 11 tahun lepas. Ketika itu ia menentukan perjalanan kita baik ataupun tidak di pada masyarakat ialah amal kita sendiri yang dicatat dalam Iqra Kitabak tadi, dalam bentuk jawapannya ada situ. Jadi kita seolah beri keputusan. Kita yang cari sesuatu dari sudut pahala dan seumpamanya ataupun dosa, natijah daripada masyarakat kita menentukannya ke mana kita akhirnya. Jadi tuan-tuan nampak tak? Saya sebut ini sebab saya nak kaitkan bagaimana indahnya kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kita adalah penentu kepada kita daripada masyarakat, kalau orang lain. Jadi kalau kita nak cipta sebuah kehidupan yang tenang, bahagia, selalu sejahtera, selamat, syurga menanti, ciptalah amal-amal soleh sekarang. Maka catatan buku kita nanti catatan yang baik-baik belaka. Tak ada keburukan kepada kita, tak ada. Baiklah. Tapi kalau kita nak cipta sebuah kehidupan yang tidak sejahtera di alam masyar, yang merosak, yang membunuh, yang menghancurkan kita daripada masyar, maka ciptalah kehidupan sekarang dengan amal-amal kejahatan, maksiat, wala'udzubillah. Jadi kita menentukan. Allah Maha Kaya. Allah tidak akan zalimi kita walaupun sesaat. Walaysa bizallamin lil abid, tidaklah Allah zalim kepada hamba-Nya walaupun sesaat. Makna keputusan itu di tangan kita, kita menentukan. Cuma Allah urungkan. Ini jalan ke syurga, jalan ke neraka. Jalan syurga sebab kamu, amal kamu lengkap, iman kamu lengkap, amal kamu sempurna, jalan ke syurga. Kamu pula jalan ke neraka. Sebab apa? Tak lengkap, tak cukup kuat amal kamu, banyak kejahatan, kemaksiatan. Maka jalan kamu, ini dia, lorongnya ke mana? Ke neraka Allah SWT. Jadi kita bila faham ayat ini, menunjukkan bagaimana begitu sekali situasinya yang kita nak fikir dengan akal pemikiran kita tak mampu hadapi, tak mampu nak fikir. Sebab apa? Kedahsyatan, menakutkan. Kalau kita boleh guna bahasa, menggerunkan, ya. Dan semua ini akan kita lihat dengan mata kepala kita. Lalu kata Allah Azza wa Jalla dengan satu peringatan. Ayat tadi kita sambung lagi 14-15 Al-Isra. Allah kata apa? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Tengok tuan-tuan, Allah kata apa? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang dapat petunjuk hidayah dengan amal solehnya dia buat, maka itu hak dia lah. Maka dia akan berada dalam keadaan sempurna. Dia akan dapat tadi nafsi, dia akan dapat bimbingan dengan kebaikan untuk dirinya, selamatlah dia. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, yang kedua ini yang kita takut, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Adapun siapa yang berada dalam kesesatan, amalnya buruk banyak, amalnya banyak yang jahat, maksiat, dalam kesesatan lah. Sesat maknanya dosanya banyak, maksiatnya banyak,
kesan ibadatnya yang buruk tadi, amal buruknya, maka kata Allah Azza wa Jalla, fa innama yadhillu 'alaiha, dia telah mencipta kesatan dan tanggungnya lah, dan tangguhlah sendiri kata Allah. Dia akan menanggung bebanan itu secara peribadi dia lah. Jadi ini jelas menunjukkan tuan-tuan bahawa keputusan tangan kita sebenarnya. Itulah pemilihan hidup ini bila berasaskan ilmu sejahtera. Hidup ini bila dipilih di atas jalan iman, bahagia. Hidup ini dipilih atas dasar amal salah, dia akan mendapat kerahmatan. Tapi kalau hidup dipilih atas dasar nafsu, syahwat, keburukan, kejahatan, kita akan celaka dan mengalami masalah yang besar. Bukan di alam mahsyar lagi, di alam kubur lagi pun. Alam mahsyar jauh sangat lagi. Alam kubur lagi, alam barzakh lagi. Dia sudah mengalami beberapa situasi yang menakut, membimbangkan dan merosakkan. Jadi ini di antara peringatan yang kita nak kena sentiasa mencelahkannya. Buat celahanlah dalam hidup ini, dengan maksud ialah kita kena sentiasa peringatkan supaya akhirnya kita mesti ada suatu tema penting saya nak bawa pada kita lah. Kita mesti dapat menguasai diri sendiri. Mesti kena ada sikap macam kita kena hidup suasana menguasai diri kita. An antasira ala nafsi, itu bahasa Arabnya. An antasira ala nafsi makna kita mesti menguasai diri kita sendiri. Kita mesti menguasai dan kita mampu untuk memandu, memimpin hala tuju hidup kita di atas nama diri kita sendiri. Ini penting. So, bila kita dapat intisar ala nafsi, kita dapat menguasai kita, itulah kejayaan kita. Maka dalam ayat sebacakan di awal tadi, rakaman ayat di awal tadi, tuan boleh semak baliklah surah Asy-Syams, itu surah yang ke-91 dalam Al-Quran, ayat 7 ke 10 tadi kita baca mula tadi. Allah sebut dengan terang daripada ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cuba tengok dua ayat yang terakhir tu, ayat 9 dan 10 tu. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntung kata Allah, berjaya, beruntung, menang orang-orang yang sentiasa menyucikan jiwa raganya, membersihkan jiwa raga. Orang tu kata Allah aflaha, beruntung dan berjaya. Adapun khaba wa khasira, yang gagal, kecundang, merugi siapa? Mendasaha, siapa yang mengotori jiwa raganya. Kotor dengan apa? Maksiat, dengan dosa, dengan kejahatan, dengan keburukan akhlak, perangai yang tak elok. Itu akan mengotori jiwa raga. Dah bila kotor jiwa raga, apa lagi yang bersihnya? Tak ada apa bersih dah. Itulah dalam hubungan kata Imam Al-Ghazali, bila akhlak dah kotor, ibadat pun akan tumpang kotor sekali. Bila akhlak dah rosak, ibadat pun akan rosak bersama-sama. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bila akhlak dah rosak, ibadat akan rosak sekali. Bila hati dah rosak, ibadat akan musnah. Sebab kaitan antara hati dengan ibadat, hati dengan akhlak dengan ibadat itu penting. Jadi bila mana kita mampu untuk membersihkan jiwa kita dengan keimanan, ketakwaan, kita masukkan dalam hati kita Al-Qurannya tasbih tahmid, kita sedang menghidupkan kehidupan kita sebenarnya. Maknanya langkah kita akan menjadi langkah yang selamat sejahtera, baik dalam urusan ilmu, urusan masyarakat, urusan keluarga, urusan makan, minum, harta benda, pekerjaan. Kita akan menyeleweng sebenarnya. Saya nak sebut indah bahasa mudah beginilah. Bila ada bimbingan pimpinan Allah Subhanahu wa kepada kita, Allah bimbing hati kita sebab kita nak bina hati bertakwa, usaha ke situ, mana mungkin kita sesat? Tak sesat kita tuan-tuan. Bahkan Allah akan campakkan dalam hati kita nur keimanan, nur ibadat, cahaya ibadat, kesungguhan dan ibadat akan datang. Kerinduan untuk dapat pahala kita akan cari, kerinduan untuk dapat rezeki pahala kita akan cari, kerinduan untuk dapat ilmu kita akan cari. Tak akan biarkan kita. Ini sebabnya dalam hubungan kita dengan ilmu ni, kita mesti ada sifat al-mubadarah. Al-mubadarah makna apa? Bersegera, berlumba. Badara yubadiru mubadaratan, makna kita kena bersegera, berlumba, berlari-lari lah, bukan lenggang maklimah lagi, untuk kita meraih pahala, supaya kita dapat rebut pahala sebaik mungkin, semaksimalnya. Kecil pun sempurna, besar pun lagi sempurna. Sebab kita ada sifat al-mubadarah, bersegera. Taklah maksud berlari kencang sampai
nak ke mana tak, bukanlah berlari kencang, tapi maksud kita bersegera. Orang Kelantan kata lorak gaduh. Tu bukan bergaduh ni. Bukan lorak gaduh, tapi maknanya bersegera untuk buat sesuatu secara santai ataupun secara tak santai, tapi dia boleh buat. Ini benda-benda yang kita nak kena semak balik, kerana kita tidak mahu hidup ini, tuan-tuan, dalam keadaan kita ini tergolong dalam golongan yang diseret oleh nafsu semata-mata. Sebab dalam hukum kehidupan kita, dalam pertarungan kita nak bina hidup bertakwa, nak bina hati yang beriman tadi, kita akan dapati manusia ada dua golongan sebenarnya. Disebutkan dalam kitab para alim ulama, manusia ini inqisam ila qismaini, akan berpecah ataupun terbagi pada dua kumpulan. Yang pertama ialah golongan yang tunduk dan ikut nafsu semata-mata. Ini golongan pertama, yang sifatnya tunduk, ikut nafsu semata-mata. Kejahatan, keburukan, dosa, dia akan tunduk dan patuhlah. Dia tak ada kekuatan dah. Sepanjang hari hidupnya, dia akan tunduk kepada kemahuan nafsu dan syahwatnya yang kotor jahat itu. Akhirnya dia akan tenggelamlah. Dengan situasinya, ilmu tak masuk di dada, kejahatan yang bertapak di hati. Pahala tak melekat dalam hidup, dosa melekat dalam dunia. Akhirnya dia akan jadi orang yang kufur pada Allah SWT. Inilah disebutkan Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Al-Jathiyah ayat 23, surah 45, Allah sebut berkata apa dia? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Al-Jathiyah, itu ayat yang ke-23 surah ke-45. Betul-betul semaklah ya, selepas live kita cuba semak. Sekarang boleh juga ya. Allah sebut kepada kita bagaimana kamu lihat manusia, ada orang-orang yang jadikan nafsunya sebagai Tuhan. Dia patuh, dia taat, dia tak berkira dah. Bab nafsu tak berkira dah. Baik ke buruk, dia tahu. Kalau aku tak ikut nafsu ni, aku tidak akan hidup selamat. Padahal bahkan kan nafsu dia hidup celaka tu, tak selamat itu. Tapi dia tak fikir tu. Dia fikir nafsu ini menyeronokkan. Walaupun dia jahat, aku akan seronok. Maksiat seronok. Jadi tenggelam tu. Dalam lautan kepalsuan, dalam sungai kepalsuan, dia lemas. Ketika itu, dia tak boleh diselamatkan. Boleh jadi dalam satu kita selamat dah. Tenggelam, lemas terus. Lemas mati ya. Ini kita paling takut. Dan ini golongan disebutkan Allah, orang-orang macam ni telah ditutup pendengarannya, ditutup dia punya hatinya, dan matanya dalam keadaan telah ada sesuatu yang melitupi mata daripada melihat kebenaran. Hati tutup, jiwa mati, akhirnya mata tak melihat sesuatu. Lalu kata Allah, siapa lagi yang selamatkan dia? Dia tak nak selamat diri dia, maka akhirnya dia akan tenggelam. Ini semua peringatan Allah kepada kita, tuan-tuan. Mana mungkin apa yang Allah ingatkan suatu benda yang kecil dalam hidup kita? Tidak. Betul, bersifat kita dengan Al-Quran mudah. Kata para ulama, di antara Imam Nawawi kata apa? Sekecil mana pun kita nampak peringatan Al-Quran, ia besar. Nampak kecil peringatan Al-Quran, tidak, ia besar. Kerana tidak mungkin Allah SWT bila suruh dan perintah, larang dan tegah itu sesuatu yang tak besar. Ia satu benda kebesaran yang besar, ia akan menyelamatkan akidah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini antara harga sebuah Al-Quran pada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, ini golongan yang pertama. Dan golongan ini tenggelam dalam sudan, mereka akan terhakis akhlak agama mereka. Habis, tamat riwayat. Walhamdulillah. Golongan yang kedua ialah golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsu. Ini kita lah agaknya. Nak kata tak ada godaan nafsu, kita manusia bukan malaikat. Nafsu, syahwat, kemahuan yang tak baik ada. Tetapi kekuatan kita apa dia? Mujahadah. Golongan yang menentang, bermujahadah, melawan, bertarung dengan nafsunya. Itulah di antara orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia buat keburukan, dia insaf. Dia tersedar, tersentak, kembali ke jalan. Dia tak berterusan dalam kejahatan, dia akan kembali ke pangkal jalan. Memilih jalan keselamatan, meninggalkan jalan keburukan, memilih jalan keimanan, menolak jalan kekufuran. Inilah golongan Yesus Allah Azza wa Jalla dalam satu peringatan daripada surah Al-Imran ayat 35.
135 Allah sebut kita dalam surah Al-Imran, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebut kita orang-orang yang melakukan benda yang keji, fahisyah, terbuat nafsu merangsang ke arah situ, dia terbuat. Maksud dia terjebak dengan kejahatan dan dia merasa dia telah zalim atas diri sendiri. Patut tak buat tapi aku buat, patut aku tak buat tapi aku terjebak, patut benda aku tolak tapi aku buat. Dia rasa zalim. Zalamu anfusahum, dia telah zalim diri sendiri kepada Allah, dia sendiri. Aku terjebak dengan kejahatan, ini dosa. Bila menambah dosa, hati aku sakit, aku mati. Ada yang takut macam tu. Ini orang berjaya, tuan-tuan. Ini orang berjaya sebenarnya, sebab dia insaf akan dosa dan dia telah zalim diri sendiri. Lalu kata Allah, apa yang dia buat ialah dia faham dia terjebak kejahatan, dia faham dia telah buat benda yang tak patut, dia zalim sendiri. Fastaghfaru lidzunubi, dia terus kembali kepada Allah di atas mohon keampunan akan dosa-dosa. Ini kata Allah, orang terbaik. Jadi mujahadah melawan kemahuan jahat ini satu perjuangan yang tidak pernah ada sempadannya. Sekarang pun, pagi ni pun, di kalangan kita, kalau kita tidak melawan kejahatan nafsu sehingga kita boleh tak bangun subuh secara berjemaah 1 minit pergi, sekarang dah pukul 7 suku belum subuh lagi, kena lawan nafsu jahat tersebut. Tak kita nak sembahyang subuh hari-hari jam 7 suku, jam 8 pagi ataupun qada hari-hari. Mana mungkin macam tu, tak boleh. Contoh bab subuh lah sekarang ni, termasuk bab ilmu dan keimanan. Kita kena lawan. Ada dorongan nafsu yang menghalang kita daripada buat benda yang baik, bersedekah seperti itu. Sampai tahap tak nak sedekah kerana nafsu kata, oh ya, Allah dah bagi dah. Kena lawan. Kita kena bangkit lawan supaya apa? Kita bermujahadah. Dan bila kita mampu lawan, kita yang menang insya-Allah. Sebab nafsu tidak akan menang selama-lamanya. Walau nafsu itu kuat, tapi tetap akan dikalahkan oleh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana nafsu tidak boleh berterusan. Bila ada ilmu masuk, iman masuk, nafsu tak boleh bertahan lama. Nafsu boleh kecundang bila ilmu dah masuk, iman dah masuk dalam hati manusia. Nafsu tidak akan kekal. Dia akan lari jauh pada kita. Dengan maksudnya kita akan, dia ketinggal kita. Jadi kita bertahanlah dengan iman tadi, dengan ilmu. Jadi ini proses, tuan-tuan, kita akan merasainya. Tapi dengan syarat tadilah, kita dalam keadaan ada di sana kefahaman, ada di sana perkefahaman satu hal, kesedaran. Ya, kefahaman satu, kesedaran satu lagi. Faham, sedar. Bila ada kefahaman, kesedaran, kita akan mampu untuk bermujahadah melawan kejahatan kehidupan, kejahatan nafsu seumpama. Jadi dengan itulah maka apa yang penting pada kita ialah kita kena memilih jalan hidup yang sejahtera, yang sebenarnya. Maka dalam hubungan ini, sekurang-kurangnya kalau kita nak cari sendi-sendi kekuatan menentang nafsu, sendi-sendi dalam kita nak menolak nafsu yang jahat dalam hidup, memerangi nafsu yang jahat ini, sekurangnya ada beberapa perkara yang penting kita kena lakukan. Tapi saya ingat antara benda ini adalah 2 sendi besar. Sendi yang pertama adalah hati. Hati akan menjadi benteng yang kuat bila hati itu diceriakan dengan ilmu yang cukup, iman yang kental. Hati akan bercahaya. Hati boleh melawan nafsu jahat. Hati akan datangkan cahaya. Yang buruk, yang gelap akan bercahaya, yang jahat akan dihapuskan oleh hati bersih. Jadi hati kena kuat. Yang kedua, akal. Akal ni fungsi besar, tuan-tuan. Dia akan menjadi akal yang cerdik bila kita masuk dalam akal kita ni benda-benda yang sebijak-bijaknya. Kita fikir tentang ketuhanan Allah, kita fikir tentang alam, kita fikir tentang azab neraka, kita fikir tentang kematian menakutkan, kita fikir tentang masalah-masalah di alam mahsyar nanti, sesuatu yang kita bimbang berlaku, tentang neraka yang menakutkan, kita fikir tentang mati ini mengejut. Akal kita guna pakai. Dengan ilmu masuk, maka akal yang cerdik itu akan dapat menghapuskan kejahatan secara langsung. Kerana akal cerdik akan terus berkembang biak menjadi asas kepada manusia untuk menjadi insan yang Allah radai. Jadi 2 perkara penting. Satu, sendi kekuatan kita untuk melawan nafsu. Pertama, hati kena ada ilmu iman cukup, percaya. Kemudian akal kita kena beri suntikan cahaya keimanan, ketakwaan, insya-Allah. Bila akal cerdik dengan ilmu cukup, berfikir, muhasabah diri banyak dalam hidup, insya-Allah kekuatan kita. Baik, tuan-tuan, dalam kerangka perbincangan yang sebut pada pagi ini,
cukuplah sekadar itu untuk kita fikir renung, kerana yang utama sekali ialah kita nak jadikan hidup ini hidup yang ada maknanya, hidup yang bermakna, hidup yang ada artinya, bukan hidup yang kosong daripada makna dan arti yang sebenarnya. Maksud ada matlamat yang kita nak capai, cita-cita kita yang kita nak hasilkan, mardatillah, redha Allah, keampunan Tuhan, keselamatan daripada Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan kita keadaan kita serah bulat-bulat kepada jiwa kita, hati kita semata, ataupun masa semata-mata serah jadi apa. Jangan. Sebab kita tetap insan, mesti ada kekuatan untuk bercakap dalam hati kita sesuatu yang boleh membesarkan jiwa, dan kita kena cari ruang-ruang untuk menambahkan ilmu. Mudah-mudahan itulah antara jalan-jalan kejayaan kepada kita, kemenangan kepada kita. Yang pentingnya ialah kita sentiasa berada lorong hidup yang betul, jalan yang betul. Jangan berada di jalan yang silap, lorong yang salah, lorong yang hitam pekat yang akan memusnahkan kita punya kehidupan. Itu kita takut. Sebab doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah keselamatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu bermanfaat. Kita minta rizqan halalan tayyiban, rezeki halal. Minta lagi kepada Allah Azza wa Jalla amalan mutaqabbala, amalan diterima. Kita minta 3 perkara. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat kita minta. Kedua, kita minta pada Allah rizqan halalan tayyiban, rezeki halal. Kita makan, minum, pakai pakaian, kita bekerja, rezeki halal, bukan rezeki yang haram. Selamatlah kita daripada perkara kejahatan, jiwa kita tenang, sebab rezeki kita halal. Ketika kita minta ketiga, kita minta apa tuan-tuan? Iaitulah ilman, amalan mutaqabbalan, amalan kita diterima oleh Allah secara mudah, tanpa kepayahan. Bahkan kita dalam keadaan amal kita amal yang ikhlas, yang baik dan seumpama. Wallah, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Teruskanlah mencari titik-titik kebaikan hidup, di antaranya dengan kita sentiasa melakukan amal sedekah jariah. Dan saya mengajak tuan-tuan terus menyumbang harta kita, sikit mana kita ada, banyak kita ada, sumbang ke jalan ilmu. Termasuklah kita menyumbang kepada tabung surau, khasnya kepada tabung surau An-Nur Fasa 3 untuk program renovation, program dakwah macam-macam. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan online itu walaupun sikit, Allah berkati, banyak Allah akan berkati. Amin bila alamin. Bertambah rezeki kita, insya-Allah hidup dalam ketenangan, cahaya hati makin bercahaya dalam rahmat redha ilahi, diampunkan dosa, dilorongkan lorong syurga ke syurga, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Itu sekadar pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu depan dengan izin Allah Azza wa Jalla pada tanggal 18 Ogos. Tajuk yang lain. Sekian, aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم طهر قلبي من النفاق والكفر والعصيان. اللهم زين حياتنا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.